Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Zaki bin Ibrahim. Hari ini kita nak berbicara tentang GERD, apa yang disebut sebagai Gastroesophageal Reflux Disease. Bila orang kata angin, dia rasa sakit ulu hati. Jadi ini topik perbincangan kita untuk hari ini. Jadi benda ni penting untuk sama-sama kita ambil tahu dan kita bincangkan sama-sama. Apakah itu GERD? Gastroesophageal Reflux Disease. Jadi orang semua komplain ada sakit ulu hati, terutama bila Ramadan. Semua pakat tak boleh nak puasa sebab dia rasa tak tahan, dia sakit ulu hati dia, sakit amat-amat. Jadi benda ni relevan. Ramai di kalangan kita mempunyai masalah asid, mempunyai masalah angin. Dia kata sakit ulu hati, macam-macam lah istilah datang. Sebenarnya kita nak tahu sekarang ni, sebenarnya masalah ni berpunca daripada apa? Kenapa kita kena, orang lain tak kena? Jadi mesti ada faktor yang menyebabkan kita susceptible untuk dapat masalah acid reflux ni, kita kata. Esophagus, yang ni saluran makanan turun ke perut, dia akan ada satu injak yang Allah Ta'ala ciptakan. Injak ni yang mengelakkan makanan naik atas. Makanan dan juga asid yang ada dalam perut ni tidak boleh naik atas. Sebab apa? Dia ada satu injak tutup dia. Tetapi apa yang berlaku kepada orang yang mempunyai masalah GERD ini? Injak ni dia loose, injak ini tidak kuat. Jadi asid di dalam perut itu berjaya naik ke atas. Kalau istilah orang kampung kata, ditendang naik. Dia naik ke atas untuk dia erode, dia akan menghakis lapisan esophagus. Dekat bawah esophagus tu, kawasan tu tak sepatutnya ada asid. Dia, Allah Ta'ala cipta kawasan tu, lining esophagus tu dia neutral, dia tak boleh ada asid. Bila ada asid, dia akan menghakis. Dia asid macam kita kena kulit kita, dia hakis. Sama juga dalam perut kita tu, dalam esophagus tu, dia hakis. Kita akan rasa amat sakit sebab asid sedang menghakis. Jadi cara yang kita nak buat untuk bantu badan kita ni adalah kita nak bagi asid duduk dalam perut, jangan naik ke atas. Dan yang keduanya, jangan asid naik terlalu banyak dalam asid terlalu banyak dalam perut kita, sehingga menyebabkan boleh juga menghakis lapisan perut. Itu yang kita nak bincangkan. Apabila dia berlaku dekat esophagus, kita panggil Gastroesophageal Reflux Disease, GERD. Tapi kalau dia berlaku dekat perut, dia hakis kat perut, kita panggil Peptic Ulcer Disease ataupun gastritis. Bergantung kepada lokaliti, tapi punca masalah sama je, yakni asid. Sekarang kita nak tahu juga bagaimanakah rawatan untuk pesakit yang ada masalah GERD, masalah asid ni. Jadi kalau kita tahu kaedah nak rawat ataupun kaedah nak elakkannya, kita boleh buat sesuatu untuk membantu badan kita. Jadi kita go kepada kaedah yang pertama. Yang pertamanya, position badan kita. Apabila kita makan kita dalam upright position. Lepas kita makan, kita jangan terus baring. Sebab dia akan menyebabkan asid tu kadang-kadang mengalir naik ke atas sebab kita baring. Ataupun kita terus beraktiviti lincah sangat, berlari, kalau kita kalut pergi sana kalut sini, itu satu faktor. Jadi faktor position badan. Jadi kita upright position. Kemudian kita, kalau boleh, kita jangan makan terlajak banyak sangat. Bila kita makan banyak, dia akan pressure naik ke atas. Kita makan kuantiti seperti mana yang disarankan oleh Rasulullah, 1/3 perut je. 1/3 air, 1/3 makanan, 1/3 udara. Jadi makan man-man, jangan kalut. Makan small amount, more frequent, dan large amount at one time. Jadi makan small amount, jangan makan banyak, dia akan menyebabkan asid naik atas banyak. Jadi position, makanan, kita makan kuantiti, jenis makanan pula. Kalau kita makan makanan yang pedas, dia akan menyebabkan trigger asid lagi teruk, makanan yang pedas. Kemudian kalau kita makan makanan yang berkafein, contohnya macam kopi, akan menyebabkan asid juga. Jadi jenis makanan juga kita kena tengok. Ada makanan yang induce acid production. Jadi kita kena elak makanan kopi, makanan pedas-pedas, tom yumnya style ni, semua ni, sampai tomat saka ni kena reduce. Seterusnya, bila kita dah buat semua ni, masih lagi ada sakit ulu hati, sakit dalam perut ni, masih lagi asid masih lagi kita kata ganggu kita, masa ni baru kita start introduce ubat. Kita boleh go simple. Kita dengar Mylanta, Gaviscon, orang bagi ubat putih cecair tu kan. Ubat tu membantu untuk create lapisan, untuk bantu kita sikit neutralize acid sikit dekat situ. Jadi kita boleh mula dengan ubat tu. Ubat tu kita boleh beli dekat farmasi atau kadang-kadang 7-Eleven pun jual ubat tu. Yang keduanya, kalau ubat tu pun tak berjaya, kita mula kena pergi jumpa doktor untuk tengok adakah masalah ni masalah asid ataupun masalah benda lain. Sebab itu penting.
kalau kita berterusan mempunyai masalah ni, kita jangan assume it is an acidic problem saja, acid problem ni, angin problem. Pergi jumpa doktor, sebab doktor akan pada ketika tu dia akan test adakah masalah ni masalah acid yang erode atau masalah lain. Dia akan buat test, blood test, kadang-kadang dipanggil endoscopy test kan. Dibuat kamera masuk di dalam perut kita, teropong, tengok masalah apa yang berlaku. Dia boleh ambil sampel dan dia boleh hantar ke lab untuk buat kepastian. Jadi kita kena ada satu kita kena confirm masalah kita ni masalah asid, tak ada masalah lain. Jadi kalau ianya masalah asid, kadang-kadang ianya disebabkan oleh dipanggil satu bakteria, H. pylori nama bakteria ni, yang kita boleh attack bakteria ni dengan antibiotik. Dia ada combination therapy kan, dia bagi antibiotik, dia bagi proton pump inhibitor, dia ada combination treatment tu, dan doktor sebenarnya akan prescribe combined treatment ni, eradicate terus apa masalah ni, insya-Allah. Jadi kadang-kadang kita perlu juga makan ubat untuk reducekan acid production. Jadi makan hari-hari untuk rendahkan production acid. InsyaAllah apa yang kita buat ini akan membantu kita supaya kita kekal sihat, kita dapat beribadat, kita mudah untuk kita buat semua aktiviti-aktiviti kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita telah bincang banyak. Jadi harapnya dapat saya luaskan apa yang kita bincangkan ni. Wallahu a'lam.